Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung hari ini dari surah Al-An'am, surah yang ke-6. Ya, surah yang ke-6, surah Al-An'am, surah yang ke-6. Dari juzuk yang ke-7 ni, insyaAllah kita akan baca dari ayat yang ke-6, insyaAllah. Baik, tanpa cerita panjang, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sekali lagi. Syukur dengan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan rahmat, kurniaan, anugerah, hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana ia adalah nikmat yang sangat besar, berbeza dengan sebahagian besar golongan manusia. Kita kata sebahagian besar tu maknanya dalam banyak-banyak makhluk, dalam banyak-banyak manusia yang Allah ciptakan ni, hanyalah sedikit yang mendapat hidayah. Jadi syukur sebanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kepada kita nikmat hidayah ni, iman yang menjadi syarat utama seorang itu nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semalam ada orang share satu poster. Dia cerita tentang syarat beramal. Dia kata bayangkan, tiba kamu naik 60 anak tangga. Naik 60 anak tangga. Tiba-tiba sampai ke atas, tengok poket, tertinggal anak kunci. Naik 60 dah anak tangga, sampai atas tinggal anak kunci.
apa jadi? Turun balik. Kalau boleh turun balik, maka dia kata apa? Sia-sia. 60 keletihan 60 naik anak tangga tu sia-sia, tak ada apa-apa. Pasal apa? Tak bawa anak kunci. Dia kata itulah ikhlas. Itulah dia ikhlas dalam beramal. Tu bagi orang yang dah beriman kita boleh sebutlah macam tu. Tapi mendahului ikhlas apa dia? Adalah iman. Syarat utama amalan nak diterima oleh Allah Azza wa Jalla betul ialah ikhlas. Tapi kalau orang tu tidak beriman at the first place, iman tu, ikhlas tu tak akan hadir sebab dia tidak beriman kepada Allah. Jadi kita katakan betul lah kalimah la ilaha illallah ni adalah anak kunci. Anak kunci. Syahadah la ilaha illallah ni anak kunci. Naik 60 tingkat. Selama 60 tahun kita hidup. Segala jerih perih, jerih payah, segala usaha benda baik, naik 60 tingkat, sampai tingkat 60, nak masuk pintu, tengok-tengok tak ada anak kunci. Apa jadi? Sia-sia. Jadi sia-sia. Kalau boleh turun balik ambil semula anak kunci tu tak apa. Masalahnya ialah kita ni tak boleh turun balik dah. Sama ada boleh masuk dalam syurga bawa anak kunci, boleh masuk syurga. Anak kunci tu bukan anak kunci hak kita ni lah, la ilaha illallah. Ataupun kalau tak bawa kunci maka dihumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah nikmat hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Dan kita minta dengan Allah supaya Allah jaga iman kita. Allah campakkan ke dalam hati kita, atau Allah masukkan ke dalam hati kita sinar hidayah yang terang benderang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, daripada petunjuk Allah yang benar, memandu kita kepada jalan yang benar. Ada satu lagi syarat untuk amalan diterima dan perumpamaan jugalah, ialah 60 anak tangga tu mesti dalam bangunan yang betul. Kalau tiba-tiba naik 60 anak tangga, bawa dah anak kunci, tapi rupa-rupanya salah bangunan. Naik salah bangunan, sia-sia juga. Itulah perumpamaannya mengikut sunnah. Jadi walaupun kita ada anak kunci, masih lagi kena ikut anak tangga yang betul. Kalau salah anak tangga, 60 anak tangga tu sia-sia. Jangan buat benda yang sia-sia. Ikhtiarlah dalam hidup kita ni, minta panduan, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah terima amalan kita walaupun sedikit. Kita sedar, kita tahu amalan kita ni tak banyak. Yang Allah Taala perintahkan banyak yang kita tak buat. Dosa kita banyak. Bukanlah kita ni orang baik dan sempurna. Banyak kekurangan. Tapi mudah-mudahan dalam kekurangan tersebut adalah kebaikan yang Allah Ta'ala terima dan gandakan. Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah. Allah ni dia tidak zalim walaupun sebesar zarah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Bahkan dari sudut dosa dia tak ganda, dia tak hukum, melainkan seperti yang orang tu buat. Tapi dalam kebaikan, wa in taku hasanah, kalau ada satu kebaikan, yudha'ifha, Allah Ta'ala akan gandakan dia. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan Allah Ta'ala akan bagi pahala yang besar
disebabkan amalan yang sedikit itu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita apa yang banyak itu dengan amalan kita yang sedikit. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-6 adalah cerita tentang orang-orang yang tidak mendapat hidayah. Orang-orang yang tidak mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya perhatikan mereka. Dan perintahkan orang-orang kafir yang lain juga perhatikan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Tak perhati ke? Banyak mana dah umat yang telah binasa sebelum ini? Banyak mana dah umat yang telah binasa sebelum ini? Binasa dalam erti kata hancur. Bukan sekadar binasa tu mati apa tak. Tak, tapi dengan tamadun mereka hilang. Kam ahlakna, kami binasakan. Lenyap. Apa yang ada di atas laut mati sebelum daripada dia jadi laut mati? Laut mati itu akan asal dia adalah satu negeri yang dihuni oleh kaum Sadum. Kemudian akhirnya ditenggelam atau diterbalikkan bumi dan dihempap sehingga menjadi lautan yang luas. Hancur, tak ada apa. Apa yang berlaku kepada kaum Ad, Irama Dhatil Imad, yang mana mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, mereka yang boleh pahak gunung jadi bangunan yang indah. Apa yang berlaku kepada mereka? Fir'aun yang memiliki piramid yang megah. Allah Ta'ala kata apa? Makkannahum fil ard, yang kami telah teguhkan kedudukan mereka di bumi. Mana dulunya mereka ni orang yang ada kedudukan, ada kemewahan, ada kekuasaan di bumi. Allah bagi kepada dia, malam numakkil lakum, apa yang kami tak bagi pun kepada kamu. Maknanya apa yang ada di sisi mereka tu lebih lagi daripada apa yang Allah bagi kat kita. Kita ni tengok tamadun kita hebat macam ni. Cuba kalau kita hidup di zaman Fir'aun, kita tak boleh nak bayang macam mana kehebatan dia. Emas dan perak dia, kekayaan dia. Siapa ke anda pun orang jumpa bersaluk emas. Siapa Qarun tu, harta dia, kunci dia saja pun dia pikul unta. Banyak. Allahu Akbar. Kekayaan yang tak pernah kita boleh imagine. Kalau setakat hari ni manusia ni ada trilion, bilion ni, nombor je. Kekayaan hari ni pada nombor. Fiat money ni nombor je. Nama fiat money. Fiat money ni benda yang tak ada basic, tak ada sandaran. Dulu betul. Ada reserve. Duit dolar Amerika ni ada reserve.
Kemudian pada tahun berapa tah, dia dah tukar dah. Dia bukan lagi disandarkan kepada emas, tapi dia dah jadi sandaran dia betul-betul kepada trust, kepercayaan. Orang percaya duit mereka tu ada nilai. Jadi dia mula dicetak dengan banyak. Lalu harta kekayaan dunia berpindah daripada asal usulnya emas dan perak, jadilah ni wang kertas. Sebab tu dia boleh bertambah, tambah, ikut dia nak create banyak mana nombor. Dia nak cetak banyak mana duit. Pasal apa? Selama mana ada orang percaya duit ni ada nilai, dia cetak. Sampai satu masa nanti orang dah percaya, orang hilang kepercayaan, dia dah jatuh down. Macam lah ni pun orang dah buat duit juga. Dia buat, dia panggil cryptocurrency. Bitcoin lah, macam-macam lah. Bitcoin tu kurang-kurang ada juga dia punya nilai tinggi dia. Ni orang duk cipta macam-macam jenis duk cipta cryptocurrency. Bila kita tanya dia apa sandaran benda ni nak kata dia ni sebagai ada nilai, ada kepercayaan, trust. Hanya disebabkan orang percaya dia ada nilai, orang beli. Tapi bila orang dah hilang kepercayaan, dia akan jatuh runtuh. Benda tu tidak diterima sebenarnya dalam agama. Agama ni kalau kita nak beli sesuatu, biar benda tu ada. Emas dan perak tu benda tu ada, dan dia pemegang nilai sampai kiamat. Allah Ta'ala ada sebut dah, orang ni harta ni tetap saja akan orang kata ada nilai sampai kiamat. Allah Ta'ala tak sebut gitulah dalam bahasanya, cuma nak sebutnya setelah dari mana Allah Ta'ala sebut zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dalam Quran sebut dah manusia ni akan suka kepada emas dan perak, termasuk daripada syahwat yang Allah Ta'ala letak dalam diri mereka. Jadi maknanya dia akan ada nilai permintaan sampailah hari kiamat. Sebab itu fitrah. Ada pun lain daripada emas dan perak. Hari ni kita tengok berkenan, esok kita tak berkenan. Nah, macam duit, orang panggil duit Jepun, duit pisang orang panggil. Duit pisang. Sebab gambar dia pisang. Jadi masa Jepun ada tu duit tu mahal. Habis Jepun tak ada nilai. Tapi kalau emas, marilah siapa pun tetap akan ada nilai. Jadi maknanya apa? Kekayaan kita hari ni cerita kita kaya ni nombor je. Dengan nombor tu dia boleh tukar lah, beli emas, dia boleh tukar dia. Tapi sebenarnya kekayaan dia tu pada nombor banyak. Beza dengan orang zaman dulu. Kekayaan dia kekayaan yang betul, real punya kaya. Makan dalam pinggan emas, minum dalam gelas emas, katil daripada emas, real punya kaya. Kekayaan dia. Kemudian dia ada istana, dia ada dayang-dayang dia ada hidup, makanan dia mewah. Kita ni yalah bunyi kaya, nak makan makan sejepuk gitu je. Orang kaya kadang-kadang makan sikit, orang miskin makan banyak. Tak apalah, rezeki masing-masing. Tapi nak sebutnya, orang zaman dulu Allah Ta'ala kata kekayaan dia, kemewahan dia, kekuasaan dia lebih lagi daripada apa yang Allah bagi kepada kita. Mana dalil? Ayat ni. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dengan kekuasaan dan kemewahan yang tidak kami berikan kepada kamu. Tidak kami berikan kepada kamu. Disebut dalam tafsir, ai minal amwal, dari kekayaan, harta, wal aulad, begitu juga anak pinak. Dulu mereka ni anak ramai daripada kita.
Tapi hancur, binasa. Wal a'mar, umur yang panjang. Allah Ta'ala bagi kepada mereka umur yang panjang lebih daripada kita. Mana kalau kekayaan dia ni dia nikmati sepenuhnya. Kita ni baru nak start kaya, meninggal. Kerja punya lah lama. 20 tahun servis. 25 tahun servis. Kerah tulang belakang. Kalau naik motor tu krem habis dah. Nak boleh ke habis kerja patching, dapatlah duit gratuity. Hadiah. Dapatlah kita pun belilah kereta baru sikit, baiki rumah sikit, hutang pun baru habis bayar. Berapa tahun boleh duduk dalam kenikmatan tersebut? 10 tahun lah. Average. Kalau patching umur 55, umur 65, habis. Average. Ada orang yang panjang umur dia, alhamdulillah. Ada siapa 70, tapi average-nya kita kata umur 63 tahun, umur Nabi SAW, lebih kurang tu itulah umurnya. Kalau siapa 70 tahun, alhamdulillah. Ada orang siapa 90, tapi kita sebut average-nya gitulah. Berapa tahun kita hidup dalam nikmat? 10-15 tahun. Tapi kalau orang dulu dah lah kaya, umur pula panjang. Umur beratus-ratus tahun, hidup dalam kenikmatan ratusan tahun. Jadi betul Allah Ta'ala kata, malam numakkil lakum. Mereka hidup dalam kenikmatan, kekuasaan, kemewahan, apa yang kami tak bagi kepada kamu. Apa lagi? Wal jahul arid, kemegahan. Wasi'ah, kemewahan. Wal junud, malah mereka juga ada kekuatan ketenteraan, tentera. Kalau bak hebat kekuasaan, tentera pun ada ramai. Bukan setakat tu, wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, dan kami turunkan hujan atas mereka dengan lebat. Turun hujan ke atas mereka dengan lebat. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan juga sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Jadi nikmat pada kedudukan harta pun ada, bumi pula turunkan hujan, tanaman jadi subur, sungai-sungai pun mengalirkan air. Jadi Allah bagi nikmat-nikmat. Tapi mereka tak beriman kepada Allah. Kamu tak perhati ke keadaan mereka? Apa jadi kesudahan? Fa'ahlaknahum bidhunubihim, maka kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Akhirnya dengan sebab dosa mereka binasa. Harta mereka tidak boleh menyelamatkan mereka. Anak pinak mereka tidak boleh menyelamatkan mereka. Kemewahan mereka tidak boleh menyelamatkan mereka. Kekuasaan mereka tidak boleh menyelamatkan mereka. Tentera-tentera mereka yang ramai tidak boleh menyelamatkan mereka. Apa kesudahannya? Binasa, hancur. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Jadi, dan kami gantikan, kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Jadi dah tak beriman, Allah habiskan dia, Allah jadikan, datangkan satu kaum yang lain ganti untuk mereka. Habis cerita. Jadi Allah ni, kalau tak ada orang nak beriman kepada dia, tak ada masalah. Allah boleh matikan dia, Allah boleh matikan mereka dan ganti dengan kaum yang lain. Tak ada masalah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni berfikir dan melihat keadaan itu, agar kita ni jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan rasa Allah berhutang dengan kita, seolah-olah kita lebih mulia, atau kita ni bila kita beribadah kepada Allah maka kita mulia dengan sebab ibadat kita. Tak, sebenarnya Allah tidak berhajat pun kepada kita. Sebaliknya kitalah yang berhajat kepada Allah. Mana kita beribadat kepada Allah tu kerana keperluan kita terhadap ibadat. Bukan Allah yang berhajat kepada ibadat kita. Sebaliknya kita yang berhajat kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok ai jilan akhar linakhtabirahum. Allah datangkan generasi yang baru untuk Allah uji pula mereka. Sebagai ganti untuk apa? Untuk Allah uji kemudian. Sekali lagi, fa'amilu mithla a'malihim. Lalu mereka generasi yang kemudian buat sama seperti yang sebelumnya. Fa'uhliku ka'ihlakihim. Lalu mereka dibinasakan seperti mana orang sebelum itu binasa. Fahdharu ayyuhal mukhatabun. Maka berhati-hatilah orang yang membaca Al-Quran, orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran. Jangan sampai kamu ditimpa seperti mana mereka itu dibinasakan. Fa antum fama antum bi a'azzi min 'ala Allah minhum war rasulul ladzi kadzdzabtumuhu akrama 'ala Allah min rasulihim fa antum aula bil 'adzabi wa mu'ajalatil 'uqubati minhum laula lutfahu wa ihsanah. Kata apa? Maka beringatlah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidaklah kamu lebih mulia daripada mereka dulu, sehingga Allah tak azab kamu sedang Allah azab mereka. Tidaklah kamu lebih mulia daripada mereka. Malah Rasul yang kamu dustakan itu lebih mulia daripada Rasul yang mereka dustakan. Dalam erti kata yang lain, kalau dari sudut hak untuk diazab, kamu lebih patut. Kerana apa? Kerana kamu mendustakan Rasul yang lebih mulia daripada Rasul yang mereka dustakan. Tetapi Allah ni dengan rahmat dan kasih dia, Allah tidak mengazab kaum ini seperti mana, atau umat ini sebagaimana Allah telah mengazab umat-umat sebelum ini secara cash lah. Tapi hari akhirat sama. Mana-mana orang tidak beriman, sama ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi sebelum daripadanya, maka kesudahan mereka adalah sama. Apa dia? Mereka akan diazab oleh Allah di alam api neraka. Adapun atas dunia ni Allah bagi tangguhlah sebentar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bagi tangguh. Baik. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Dan kalau kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sebuah kitab yang bertulis pada kertas, lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni tak percaya sebab apa? Sebab mereka kata tak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kata Muhammad yang records di Quran. Allah Ta'ala kata, kalau kami turunkan Quran tu secara bertulis sekalipun, sebenarnya yang menjadikan mereka tidak beriman adalah kesombongan mereka. Bukan sebab cara Nabi Muhammad tu disampaikan wahyu kepadanya. Mereka tak beriman adalah disebabkan kesombongan mereka. Di mana kalau Quran turun secara bertulis sekalipun, mereka akan kata
Dan mereka boleh pegang Quran tu. Mereka kata, in hadza illa sihrun mubin. Tidaklah ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Sebagaimana yang mereka tengok dah mukjizat Nabi. Nak belah bulan, tunjuk belah bulan. Tapi lepas belah, tak juga. Gitulah orang yang kafir ni sebenarnya sombong. Manusia ni jangan ada penyakit ni je. Jangan ada penyakit sombong. Biar kita tunduk. Kita salah kau, kita gapo kau, tak apa, jangan sombong ya. Sebab kalau sombong ni kan, Allahu Akbar, dia payah. Kalau ada penyakit sombong ni, dia payah nak berubah. Orang kalau buat salah, dia tak sombong, dia boleh ngaku kesalahan dia, minta maaf. Tapi kalau dah sombong ni, Allahu Akbar, 10 orang tegur pun tak mengaku lagi. Tak. Bukan setakat orang tegur, kadang-kadang dia sendiri nampak jelas depan mata dia bahawa dia ni buat salah. Tak mengaku lagi. Pasal apa? Ada dalam dirinya penyakit sombong. Jadi bahaya penyakit sombong ni. Allah Ta'ala kata orang kafir ni sebab apa dia tidak beriman adalah kerana dia sombong. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya Quran tu turun secara bertulis, tetap saja mereka tidak beriman dan mereka kata ini adalah sihir yang nyata. Bukan ayat tu saja, dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala kata, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kalau sekiranya Allah buka pintu langit, lalu mereka naik diangkat ke langit, tetap juga mereka akan kata apa? Mata kami dah kena sihir. Innama sukirat absaruna, mata kita ni dah jadi mabuk. Ni bal nahnu qaumun mashhurun, bahkan kita ni dah kena sihir ni. Allah Ta'ala kata, punyalah sombong. Kalau Quran turun pun mereka kata sihir. Kalau dia diangkat ke langit pun tetap dia akan kata sihir. Pasal apa? Masalahnya bukan pada penakkulan dia. Dia boleh tengok benda tu. Masalahnya ialah kesombongan yang ada di dalam hati. Ini bahaya. Penyakit orang dengan kebenaran ni, sombong adalah musuh kebenaran. Sombong ni adalah musuhnya kebenaran. Jangan ada sombong. Biar kita kata, kita minta dengan Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mintalah senantiasa dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran. Biar kita tengok benda benar tu, kita tahu benda tu benar. Tapi tahu saja tak cukup. Warzuqna ittiba'ah, jadikan kami orang yang ikut kebenaran tersebut. Jangan jadi sombong. Bila kita tengok benda tu, betul punya hak dia dengan ayat, kita pun nak ikut. Sebab kalau dia sombong, dia tak akan jadi macam tu. Sebagaimana kita juga minta dengan Allah, wa arinal batila batilan, tunjukkanlah kepada kami ya Allah kebatilan sebagai kebatilan. Betul kita tahu benda ni salah, tapi tak cukup lagi. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami menjauhi kebatilan tersebut. Itu kita minta dengan Allah, supaya hati kita ni tidak sombong dengan kebenaran, dan tidak teguh dengan kebatilan. Sebaliknya kita nak tulis, biarlah kita berpegang teguh dengan kebenaran dan kita berlepas diri dari kebatilan. Ini jangan sombong. Jangan sombong. Sombong ni penyakit.
Sombong ni musuh kepada kebenaran. Berapa ramai orang yang nampak kebenaran depan mata tapi dia tak ikut kebenaran disebabkan sombong. Lepas tu tambah pula kalau ada pengikut yang ramai. Bila ada pengikut yang ramai, makin bertambah kesombongan. Nak mengaku salah walaupun betul dah depan mata dah orang kata salah. Depan mata orang tanya, apa dia sumber hak dia kata ni? Dia diri pun dia tahu dah benda ni tak betul. Tapi tetap dia kata tak betul pun. Ikut demo lah nak percaya ke tak sih. Ayah, jangan ada nilai kesombongan. Fir'aun sombonglah yang menyebabkan dia tak dengar Nabi Musa. Dia tahu Nabi Musa tu benar. Kalau tidak, tak adalah dia beriman di akhir dia nak mati tu. Dia tahu. Abu Jahal dengar saja. Tapi oleh kerana dia dengan Nabi ni, dia ni Bani Makhzum, Nabi ni Bani Hashim, dua-dua tu daripada kabilah Quraisy belaka. Tapi dia ni ada geng ni Bani Hashim, ni Bani Makhzum. Dia tahu Bani Hashim dengan Bani Makhzum ni ada senantiasa dia punya persaingan dia. Jadi bila Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, mana boleh Bani Makhzum kalah dengan Bani Hashim? Tak boleh. Jadi dia pun tetap tegar, tidak mengaku Nabi Muhammad ni Nabi. Kerana apa? Dia nak menangkan kaum dia, kabilah dia. Sombong. Jangan ada nilai kesombongan gitu. Tunduklah kepada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan mikir ni kumpulan kita, ni geng kita, ni ustaz kita, ni tok guru kita, ni kawan kita. Jangan mikir lagu tu. Kita kena mikir kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan jadi dari kalangan orang yang ragu. Benda datang dari Allah. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Baik. Wa qalu laula nuzila alaihi malak. Dan mereka juga berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya? Malah dengan kesombongan dia tanya pula, tak ada pun malaikat turun dengan dia. Maknanya dia kalau boleh, waktu Nabi SAW datang sampaikan wahyu tu, bersama Nabi ada malaikat yang turun mengiringinya. Nampak dia ni wakil utusan Tuhan, ada malaikat yang mengiringi. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Dia nak suruh dia nampak malaikat, padahal malaikat memang turun pun pada Nabi SAW. Cuma dia nak suruh nampak dengan mata dia, malaikat tu turun dalam bentuk rupa malaikat. Allah Ta'ala kata, walau anzalna malakan, kalau sekiranya, kalau kami turunkan malaikat seperti mana yang mereka nak ni, laqudiyal amr, nescaya selesailah urusannya. Maknanya kalau turun dalam sifat yang mereka nak, itu adalah saat Allah turun untuk membinasakan. Malaikat turun untuk membinasakan mereka. Laqudiyal amru thumma la yunzarun. Thumma la yunzarun. Dan mereka tidak lagi diberi tempoh. Tapi kalau turun malaikat dalam bentuk lain, memang dah turun pun. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang seterusnya, walau ja'alnahu malakan, walau ja'alnahu malakan, dan kalau sekiranya Rasul tu malaikat, la ja'alnahu rajulan, nescaya kami akan jadikan malaikat tu dalam bentuk rupa orang juga.
Dan memang dah datang pun Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia. Tapi mereka tak percaya tu. Dia nak malaikat hak turun dalam rupa malaikat, supaya dia rasa, oh ni nampak malaikat turun. Allah Ta'ala kata, kalau turun lagu tu, habis cerita. Habis cerita lah. La qudiyal amru thumma la yunzarun. Okay? Jadi inilah nikmat iman, mempercayai apa yang gaib, yang Allah Ta'ala ni pemilik sekalian alam. Kita percaya di sebalik semua keindahan alam semesta ni ada yang menciptanya. Dan walaupun kita tak pernah melihat penciptanya, kita sedar dan kita mengaku bahawa dia ada, dia wujud, cuma kita je belum melihat dia. Kerana dengan bukti-bukti, dalil-dalil yang ada, jelas menunjukkan kewujudan Tuhan yang mencipta. Secara fitrah pun dah ada, diperkukuhkan lagi dengan kewujudan, dengan bukti-bukti yang ada di alam semesta. Dan diperkukuhkan pula dengan bukti-bukti Allah binasakan orang yang tidak beriman. Dengan kebinasaan yang sehancur-hancurnya. Jadi walaupun kita tak pernah lihat Allah, tapi kewujudannya kita yakin. Dan kita menundukkan diri kepadanya. Dan itulah nama dia Islam. Islam bermaksud menundukkan diri, menyerahkan diri. Kepada siapa? Kepada empunya alam semesta, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, pemilik alam semesta. Mudah-mudahan Allah jaga iman, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah jaga keimanan kita, Allah teguhkan hati kita di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan moga-moga dengan akidah inilah kita meninggal dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada besok hari. Kita akan ulang balik ayat yang ke-9 ni, insya-Allah. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.